Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafia binti Muhammad Syarif. Assalamualaikum, hai. Nama saya Nureli Maisara binti Najmuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azza Anis binti Rosli. Assalamualaikum, nama diberi Syafiqah Batrisha binti Syabatli. Pada masa kini, kita sering terdedah dengan pemikiran barat, khususnya umat Islam yang membimbangkan kepada generasi muda masa kini. Penyebaran pemikiran barat ia bermula ketika berakhirnya fasa penjajahan barat di dunia Islam. Seperti yang kita dapat lihat, pada masa kini banyak fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam yang telah wujud dalam komuniti Islam di negara kita. Sebagai contoh, adanya ideologi sekularisme di Malaysia, di mana mereka bermatlamat untuk mewujudkan idea atau nilai sekular dalam individu ataupun masyarakat, memperjuangkan setiap urusan dunia di mana tidak mempunyai kaitan dengan agama, menuntut hak kebebasan individu dengan ajaran agama yang dilaksanakan pemerintah, dan juga setiap keputusan yang dibuat mestilah berdasarkan akal manusia dan bukannya daripada agama itu sendiri. Ideologi dia boleh didefinisikan sebagai kepercayaan yang menjadi punca kepada tingkah laku seseorang dan dikatakan sebagai salah satu bentuk kepercayaan yang dapat menggerakkan politik dan juga sosial. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, ideologi ini merupakan fahaman ataupun ajaran yang digunakan atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan ataupun tujuan yang lain. Tokoh dan sarjana juga mereka mentafsirkan ideologi berbeza mengikut fahaman mereka. Sebagai contoh, Karl Marx mendefinisikan ideologi sebagai fahaman yang digunakan untuk tujuan supaya kekuasaan pemerintahan atau tujuan lain, manakala Machiavelli berpendapat ideologi sebagai satu bentuk sistem yang melindungi sebarang bentuk kuasa yang dimiliki oleh seseorang penguasa. Seterusnya, untuk sekularisme pula, sekular dalam bahasa Arab bermaksud al-ilmaniyah yang diambil daripada perkataan ilmu daripada bahasa Arab yang mempunyai maksud mengangkat martabat ilmu. Jadi boleh dikatakan sebagai selaras dengan ajaran Islam yang menuntut umat Islam untuk menuntut ilmu dalam kehidupan seharian. Maksud tersurat bagi sekular pula ialah al-ladiniyah yang bermaksud tanpa agama ataupun al-aqidah yang bermaksud tanpa akidah menurut Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Kamus Dewan pula, sekularisme ialah fahaman dan pendirian yang menolak dan memisahkan agama daripada urusan yang tidak bersangkutan dengan agama. Jadi boleh dikatakan sekularisme ini merupakan fahaman yang tidak mempunyai kaitan antara keagamaan dan juga keduniaan. Ciri-ciri sekularisme yang pertama iaitu penafian kepada hal-hal kerohanian, di mana mereka menafikan adanya akhirat, menjadikan pemisah antara agama dan hal kerohanian. Mereka menolak keimanan kepada Allah dan menjadikan kekuasaan sebagai kebebasan mutlak. Fahaman sekularisme dianggap atau digambarkan sebagai fahaman yang lebih tertumpu kepada kehidupan secara material. Ini dapat dilihat apabila mereka memfokuskan kepada hal keduniaan dan mengetepikan hal keagamaan. Fahaman ini bersifat terasing dan terpisah daripada aspek keagamaan. Mereka melatih para pendokong mereka supaya menumpu kepada kehidupan di dunia dan mengetepikan kehidupan akhirat. Jika dibandingkan dengan agama Islam, kita dapat melihat banyak perbezaan di mana Islam mengutamakan kehidupan di akhirat dan menganggap bahawa urusan di dunia hanyalah sementara. Oleh itu, umat Islam lebih tertumpu dalam mendekatkan diri dengan agama dan menjadi bekalan di akhirat kelak. Selain itu, sekularisme bersifat tidak mutlak, iaitu wujudnya pengasingan kuasa negara daripada peraturan agama. Corak dan dasar pemerintahan negara akan dibezakan supaya politik tidak seiring dengan agama dalam pentadbiran. Ini menunjukkan bahawa pemerintahan sekular tidak tetap serta berubah-ubah mengikut sesuatu masa tanpa mempunyai landasan dan garis panduan yang kukuh. Akhir sekali, ianya bersifat bebas dan kehidupan yang tiada sepadan. Para pendokong yang mempunyai ideologi sekularisme bebas dalam melakukan apa sahaja tanpa agama yang boleh menghalang tindak tanduk mereka. Dasar yang dipegang oleh ideologi ini adalah teori Machiavelli, iaitu ends justify the means, yang membawa maksud matlamat menghalalkan cara.
Objektif kajian ini adalah mengenal pasti sejarah dan kaedah penyebaran sekularisme untuk mengkaji dan memahami secara jelas mengenai konsep ideologi sekularisme dan mengkaji implikasi sekularisme terhadap masyarakat Malaysia dan langkah-langkah yang boleh diambil dalam membendung ideologi sekularisme dalam kalangan masyarakat masa kini. Sekularisme berasal dari negara barat. Ianya membawa banyak perubahan terhadap perkembangan tamadun di Eropah dan memberikan perubahan sikap terhadap nilai keagamaan masyarakat Eropah sendiri. Sekularisme di Eropah berlaku kerana penentangan antara sains dan agama, iaitu agama Kristian. Penolakan hukum Taurat dan pemisahan daripada kehidupan oleh agama Kristian menyebabkan lahirnya ideologi sekularisme. Sebab-sebab kemunculan sekularisme pada abad ke-17 dan 18 adalah kerana negara dan gereja saling berebut hak kekuasaan antara mereka. Oleh itu, berlakunya pemisahan antara dua kuasa itu. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kewujudan ideologi sekularisme ialah pergolakan yang berlaku di gereja-gereja Kristian di Barat. Seperti kita sedia maklum, gereja adalah institusi agama kepada orang Kristian yang sangat dihormati. Golongan gereja selalu dianggap golongan yang paling mulia dalam masyarakat. Pada abad ke-16 Masihi, berlaku penyelewengan yang menyebabkan terjatuhnya martabat golongan gereja. Seiring dengan terjatuhan imej gereja, para pendeta, raja dan putera-putera telah mengawal keuntungan untuk kekayaan dengan penyelewengan dan mengetepikan kemuliaan agama Kristian. Pada abad ke-17, berlaku penentangan dan pengasingan kuasa gereja. Penentangan ini berlaku dengan tujuan ingin melenyapkan dasar penguasaan dan kawalan ke atas cara hidup di Eropah. Faktor pembentukan ideologi sekularisme yang terakhir adalah disebabkan oleh prinsip-prinsip sekularisme itu sendiri. Keutamaan dalam prinsip sekularisme adalah peningkatan dari segi penguasaan kebudayaan dalam kalangan manusia supaya ia dapat disebarluaskan. Prinsip sekularisme merasakan kebendaan dapat menjamin untuk seseorang mencapai kehidupan yang bebas dan selamat. Untuk menegakkan prinsip ini, dalam keharmonian masyarakat, kebebasan diri dari segala kepercayaan dan penghayatan sangat diperlukan. Dapat 3 kaedah penyebaran, iaitu melalui pendidikan. Barat telah mengahadkan pendidikan agama Islam secara material dan moral. Mereka mengahadkan bantuan kewangan kepada pendidikan agama Islam, bahkan tidak memberi peluang untuk mereka menerima sebarang bantuan. Namun, bantuan hanya tertumpu kepada pendidikan sekularisme sahaja. Selain itu, Barat melonggarkan sukatan pengajian agama atas alasan kemajuan akademik. Beberapa sukatan pelajaran dikurangkan dan dibuang seperti ilmu yang berkaitan dengan jihad, menyebabkan semangat jihad dalam diri pelajar Islam kurang dan hilang. Tujuan utama ialah untuk melemahkan kepribadian pelajar supaya lebih tertumpu kepada pelajaran yang bersifat spiritual sahaja. Kaedah penyebaran kedua iaitu melalui media massa. Media massa merupakan medium utama dalam menyalurkan sumber maklumat. Segala tingkah laku dan pemikiran banyak dipengaruhi oleh media massa. Media massa menjadi mimbar dakwah yang mengajak kepada kebaikan dan menyalurkan kebenaran. Ini bagi mengelakkan adanya unsur maksiat, fitnah dan merosakkan masyarakat. Akhir sekali, penyebaran melalui undang-undang. Ianya mengenai penghapusan undang-undang Islam oleh golongan barat. Golongan sekuler cuba untuk menjauhkan Islam dari kuasa pemerintahan. Undang-undang Islam yang dirujuk hanyalah berkaitan nikah kahwin atau berkaitan adat. Ini kerana undang-undang ini tidak mengganggu kedudukan penjajah. Undang-undang Islam yang diguna pakai akan menerima tentangan hebat oleh golongan sekuler supaya mereka dapat memisahkan umat dari agama yang benar. Okay, next, proceed kepada kesan sekularisme kepada masyarakat Malaysia kini. Dari aspek pemikiran, sekularisme dapat dilihat membawa impak kepada cara pemikiran manusia pada masa kini dengan melemahkan keimanan dan menggugat akidah mereka. Oleh kerana sekularisme dibahagi antara duniawi dan keagamaan, maka secara tidak langsung ia akan menimbulkan rasa keraguan kepada Rasul, malaikat, hari kiamat dan kitab suci Al-Quran. Terdapat juga masyarakat Malaysia yang sudah bermula mempertikaikan tentang ajaran agama Islam yang berbentuk metafisik seperti kejadian hari kiamat. Salah satu contoh yang dapat dilihat pada masa sekarang apabila acara perkahwinan atau pertunangan di mana adat dan syaratnya sangat dititik beratkan, namun pergaulan bebas antara pasangan dipandang remeh dan tidak dihiraukan sama sekali. Oleh yang demikian, dapat dilihat bahawa budaya sekularisme sudah pun mula meluas dalam kalangan masyarakat Malaysia pada zaman sekarang.
Okey, seterusnya dari aspek sosial, kerutuhan akhlak dan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa kini telah pun menyumbang kepada peningkatan kes seperti dadah, arak, buli, LGBT dan sebagainya. Pada masa kini kita dapat lihat bahawa aktiviti sosial telah dibahagi kepada aktiviti keagamaan dan bukan keagamaan. Tidak lupa juga dalam cara pemakaian masyarakat Malaysia, contohnya seperti apabila dalam majlis keagamaan, kita dapat lihat kebanyakan ramai yang mengikuti pemakaian secara tuntutan agama Islam. Namun apabila aktiviti sosial seperti konsert, dapat dilihat dengan jelas ramai yang tidak lagi memakai pakaian yang relevan dengan ajaran yang disuruh Allah. Antara pengaruh sekularisme yang sangat ketara pada masa kini adalah pergaulan bebas telah dijadikan norma yang sebati dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa kini. Sebagai contoh, berpasangan telah pun dijadikan tuntutan semasa ataupun perkara yang sudah biasa, dan saling sentuh menyentuh juga tidak lagi dipandang pelik oleh orang ramai. Oleh hal yang demikian, ia akan meruntuhkan akhlak dan melemahkan keimanan manusia, terutamanya anak-anak muda zaman sekarang yang beragama Islam. Okey, kesan yang ketiga ialah kesan dalam aspek pendidikan. Kesan sekularisme dalam aspek pendidikan membawa impak yang besar kerana pendidikan adalah panduan ataupun saluran untuk membentuk masyarakat Malaysia pada masa kini. Antara kesan yang dapat dilihat dengan jelas ialah sistem pendidikan pada masa kini lebih mementingkan hal-hal duniawi berbanding hal-hal keagamaan. Sistem pendidikan Malaysia pada masa sekarang telah dipengaruhi oleh fahaman sekularisme apabila sekolah dibahagikan kepada dua, iaitu aliran agama dan bukan aliran agama. Tidak dilupakan juga, sistem pendidikan Islam semakin dilupakan oleh kerana adanya fahaman sekularisme di Malaysia. Syariat Islam juga dituntut di sekolah, hanya di sekolah agama, seperti kewajipan menutup aurat. Dalam aspek ekonomi, penyebaran sekularisme telah membentuk dua sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang lebih mementingkan duit dan material semata-mata dan tidak bertepatan dengan ajaran agama Islam. Kebajikan masyarakat, keadilan sosial dan urusan halal dan haram masih lagi tidak dikendalikan dengan baik. Tidak lupa juga, perbankan Islam di Malaysia lebih maju, boleh dikatakan lebih maju berbanding beberapa negara yang lain. Namun masih wujud lagi perbankan yang mengamalkan riba disebabkan oleh pengaruh sekularisme ini. Pendek kata, ideologi sekularisme telah memberi kesan yang meluas dalam bidang ekonomi sehinggakan kurangnya konsep Islam sebagai pedoman dalam sistem ekonomi negara. Selanjutnya, dalam aspek pekerjaan, sektor pekerjaan juga tidak dikecualikan apabila kualiti dan potensi pekerja-pekerja di Malaysia semakin terhakis. Hal ini boleh menyumbang kepada pekerjaan yang tidak efisien, malah mungkin akan memundurkan negara Malaysia sendiri. Salah satu punca yang boleh dikaitkan berlakunya isu ini apabila pendidikan yang diberikan kepada masyarakat Malaysia pada masa kini lebih berbentuk sekularisme, di mana ia lebih mementingkan keduniaan daripada membentuk masyarakat yang mempunyai kepribadian yang luhur dan baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Contohnya, kes rasuah di Malaysia saban hari semakin meningkat dengan wujudnya pengaruh sekularisme ini. Oleh yang demikian, wujudnya masyarakat Malaysia yang tidak amanah dan memberi kesan yang buruk kepada individu dan negara. Yang terakhir, kesan dalam aspek perundangan. Setelah penyebaran ideologi sekularisme di Malaysia, ia telah membentuk dua perundangan, iaitu Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil. Kebanyakan isu yang berlaku dinilai lebih menggunakan Undang-Undang Sivil dan perkara yang kecil dan peribadi diambil daripada Undang-Undang Islam. Dalam bidang kehakiman pula, telah terbentuk dua bidang kehakiman, iaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Biasa.
Hasilnya, ideologi sekularisme sudah lama bertapak dan juga telah memasuki sistem perundangan di Malaysia. Okey, langkah pertama adalah dari segi aspek kerohanian, which is aspek yang wajib dipupuk sejak kecil lagi. Aspek ini hendaklah diambil berat oleh para ibu bapa terhadap anak masing-masing. Ajaran rohani dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana Al-Quran dan As-Sunnah adalah panduan utama bagi umat Islam. Ibu bapa juga hendaklah menghantar tempat pengajian yang jelas tentang ajaran agama Islam supaya mereka tidak keliru tentang agama. Disebabkan itulah pendidikan sangat penting dalam mendidik rohani anak-anak muda zaman sekarang agar mereka tidak terpesong di kemudian hari. Langkah seterusnya adalah melalui media massa. Kita semua tidak asing lagi dengan teknologi yang moden dan canggih pada era kini. Oleh itu, media massa adalah tempat yang majoriti masyarakat gunakan untuk mendapatkan info, berita dan pelbagai aktiviti lain. Tetapi ramai juga yang menyalahgunakan kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan. Kita sebagai umat Islam hendaklah menggunakan kemudahan tersebut untuk menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam lebih jelas dan mudah diterima oleh masyarakat. Andai kita kurang ilmu tentang agama, gunalah platform media massa dengan menonton video-video ilmiah yang datang dari sumber yang sahih. Bagi penceramah-penceramah agama sekarang, hendaklah menyampaikan ceramah mengikut trend terkini. Oleh itu, media massa adalah antara langkah yang harus dititik beratkan pada zaman kini untuk menyebarkan lagi ilmu agama Islam lebih mudah difahami oleh masyarakat. Langkah terakhir adalah dengan mengikuti program ceramah atau majlis agama yang berlandaskan syariat Islam yang lebih meluas dan mendalam. Hal ini kerana dengan menggalakkan diri kita dengan aktiviti tersebut akan menambahkan lagi ilmu agama. Ceramah atau majlis agama ini boleh ditonton di mana-mana sahaja, maupun di masjid, sekolah, dewan seminar, hatta di kedai kopi juga kita boleh menonton ceramah. Jadi, tiada masalah bagi orang-orang yang sibuk kerana zaman sekarang sangat mudah untuk kita menambahkan ilmu secara percuma ini. Tetapi, apabila kita dalam majlis agama, hendaklah menjaga niat kita kerana Allah, menjaga adab-adab ketika menuntut ilmu, kerana majlis ilmu adalah majlis yang dipandang mulia di dalam Islam. Dan sabda Rasulullah SAW juga, bagi sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya satu jalan untuk ke syurga. Dapat disimpulkan bahawa ideologi sekularisme telah memberi kesan yang buruk kepada sistem pemerintahan dan pemikiran masyarakat Malaysia pada masa kini. Semua umat Islam dan pemerintah di Malaysia perlu menjadikan Al-Quran dan perintah-perintah Allah SWT sebagai pedoman atau panduan untuk melahirkan perlembagaan yang berteraskan agama Islam. Semua pihak perlulah berganding bahu untuk mencegah ideologi ini dan melahirkan idea-idea yang bernas untuk masa depan negara. Segala bentuk unsur-unsur yang berasaskan ideologi sekularisme ini perlu ditangkis sejak awal lagi supaya ianya tidak mempengaruhi pemikiran masyarakat Malaysia, contohnya penyebaran dari segi media massa dan media sosial. Pendek kata, ideologi sekularisme perlulah dihapus sejak awal lagi sebelum nasi menjadi bubur. Sekian, terima kasih.